Bismillahirrahmanirrahim. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. صدق الله العظيم. Lakin ar-rasikhuna fil ilmi minhum, tetapi orang-orang yang teguh serta mendalam ilmu pengetahuannya di antara mereka. Wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman sekaliannya beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu, yakni Al-Quran. Wal muqimina as-salah wal muqimin wa ma unzila min qablika, dan kepada apa yang telah diturunkan sebelum daripadamu. Wal muqimin as-salah, terutama orang-orang yang mendirikan salat. Wal mu'tuna az-zakah, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Wal mu'minuna billah, serta beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Ulaika sanu'tihim ajran azima, mereka itulah yang kami akan berikan kepadanya pahala, yakni balasan yang amat besar. Ayat sebelum ini menyatakan akhlak negatif orang Yahudi. Mereka mungkir janji, fabima naqdihim mitsaqahum, mereka kufurkan ayat-ayat Allah, mereka makan riba, mereka menolak kenabian Nabi Muhammad, menolak kitab suci Al-Quran. Ini perangai-perangai buruk ahli kitab. Ahli kitab adalah satu nama yang mempunyai nilai. Ahli kitab, orang yang ada kitab, yakni orang yang berilmu. Yahudi disifatkan sebagai ahli kitab, Nasara sebagai ahli kitab kerana mereka ini mempunyai ilmu, ada hubungan dengan kitab, tidak seperti musyrikin di Makkah, tidak punya kitab. Jadi nama ini nama yang baik, nama baik. Yahudi, Islam tidak bermusuh dengan semua bangsa Yahudi, dengan bangsa Yahudi, dengan darahnya, dengan keturunannya. Tidak ada sebab mengapa Yahudi nak dimusuhi, tidak ada sebab. Yang dimusuhinya itu sikap buruk akhlak Yahudi, sikap buruk. Semua Yahudi kan begitu? Tidak, bukan semua orang Yahudi itu buruk. Al-Quranul Karim dalam ayat ini mengecualikan Yahudi yang mempunyai ilmu yang matang. Ilmu yang matang boleh mengawal seorang itu daripada tergelincir, daripada jatuh. Iaitu yang disebutnya ar-rasikhuna fil ilmi, orang yang tetap di dalam ilmu pengetahuan, dalam ilmu. Yakni orang yang Yahudi yang tidak matang dalam ilmu, itu saja yang buruk, itu saja yang gelincir, yang menolak Nabi Muhammad, yang menolak kitab suci Quran, yang mungkin janji dan sebagainya. Ini Yahudi yang tidak mempunyai akhlak. Yahudi yang ada ilmu, tetapi ilmu tidak boleh mengawal dirinya. Sepatut ilmu boleh mengawal seorang itu daripada jatuh. Rasikh ini biasanya digunakan kepada bukit. Bukit tidak akan runtuh sekalipun ditiup angin kencang. Manusia mempunyai ilmu, sepatutnya ilmu itu menjadi mengawal dirinya daripada terjatuh. Sebahagian daripada Yahudi ada yang begitu, ada yang ilmunya kukuh. Orang-orang itu seperti Abdullah bin Salam dulu pada zaman Nabi. Waktu dia belum Islam, orang Yahudi memuji dia. Orang katanya, Yahudi katanya, khairuna wa ibnu khairina, alimuna wa ibnu alimina. Ini orang terbaik daripada kalangan kami, orang yang alim daripada kalangan kami, orang yang istimewa dari kalangan kami. Tetapi apabila Abdullah bin Salam memeluk Islam dan mengucap dua kalimah syahadah, kaum Yahudi sudah ubah pengikirafannya dahulu. Dia kata inilah manusia paling jahat, inilah manusia yang paling keji, paling buruk setelah memeluk Islam. Abdullah bin Salam. Mengapa Abdullah bin Salam bila datang Islam? Itu dulu. Mungkin yang akhir-akhir ini pun ada di kalangan Yahudi yang memeluk Islam bila Islam datang, bila dia belajar, mengkaji. Orang seperti yang terakhir ini namanya Muhammad bin Asad, nama asalnya Leopold Weiss namanya, dan mempunyai beberapa tafsir ada, terjemahan Bukhari ada, kepunyaan tulisan Muhammad bin Asad.
keluarganya padri Yahudi, tetapi tidak menghalang untuk Muhammad Asad untuk menerima Islam sebagai cara hidupnya setelah dia mengkaji Islam dan setelah dia yakini bahawa Islam ini adalah satu wahyu yang terakhir dan datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ramai lagi lah yang kita nak sebutnya. Dalam tahun-tahun 60-an dahulu namanya Maryam Jamilah juga seorang Yahudi, keturunan Yahudi dan memeluk Islam. Baik. Ayat ini menyebutkan ar-rasikhuna fil ilmi, orang yang teguh dalam ilmu, yakni Yahudi. Ar-rasikhuna fil ilmi minhum, dari kalangan mereka yakni orang Yahudi, ahli kitab. Al-Quran adil sebenarnya apabila membuat sesuatu liputan. Dia tidak meletakkan Yahudi sekalipun majoriti mereka musuh pada Islam, tapi tidak meletakkan semua mereka itu sebagai buruk, tidak. Sebabnya dikecualikan orang yang teguh ilmunya. Sepatutnya sikap ini menjadi amalan bagi orang Islam. Apabila mengeji, apabila melihat seorang itu buruk, khusus buruk itu kepada orang tertentu keburukannya, tidak perlulah dibangkit darahnya, keturunannya, negerinya dan sebagainya. Tetapi selalunya orang bila membangkit satu keburukan, dilibatkan habis negerinya, keluarganya, keturunannya, darahnya, semua sekali. Ini adalah satu perkara yang salah. Islam menentang. Hatta kaum Yahudi yang begitu ramai dan musuh utama pun dikecualikan orang yang ar-rasikhuna fil ilmi. Pertama. Yang kedua untuk mengajar bahawa yang boleh menyelamatkan manusia ini bukan semata-mata ilmu. Ilmu seringkali membawa seorang mudah gelincir, mudah jatuh dengan sebab dia ada ilmu. Yang boleh menyelamatnya ilmu yang rasikh. Ilmu yang rasikh, ilmu yang kukuh, yakni ilmu yang dicari dan matlamatnya untuk membina diri, untuk menyelamatkan diri. Ilmu untuk ilmu tidak ada gunanya. Tidak ada guna ilmu untuk ilmu, tetapi ilmu untuk mengawal diri daripada bahaya yang seringkali manusia hidup dalam dunia ini berhadapan dengan bahaya-bahaya itu. Dunia ini dalam gambaran sesetengah pendakwah merupakan tempat yang paling licin. Kita berjalan dalam dunia ini, bila-bila masa saja kita boleh jatuh. Jika tidak ada pengawal. Sebaik-baik pengawal ialah ilmu yang matang. Seringkali orang yang ada ilmu tetapi ilmu yang tidak matang, dia pertama sekali menceroboh disiplin ilmu yang dia punyai. Ini satu perkara yang sangat berbahaya. Katanya, lakinir rasikhuna fil ilmi minhum, akan tetapi yakni dikecualikan daripada Yahudi dilaknat oleh Allah, Yahudi dimurka Allah, kemudian Yahudi dilarang perkara-perkara yang baik yang sepatutnya tak dapat, disebabkan mereka melanggar disiplin ilmu yang ada pada mereka. Tetapi orang yang ilmuwan yang matang dalam ilmu daripada mereka dikecualikan. Ini tidak bahaya orang ini. Orang ini masih selamat. Wal mu'minuna, dan orang mukmin. Ar-rasikhuna fil ilmi, wal mu'minuna, dan orang yang beriman. Orang yang mempunyai ilmu dan matang dengan ilmunya menduduki tempat pertama. Yang kedua barulah orang mukmin. Artinya orang yang ilmunya matang dengan sendirinya dia beriman. Tidak matang seorang itu mempunyai ilmu tapi dia tidak beriman. Dia mempunyai ilmu. Orientalis ramai yang mempunyai ilmu tetapi mereka tidak beriman sebab mereka tidak matang. Tak matang ilmunya. Ilmu mereka hanya semata-mata untuk ilmu. Tetapi di sini orang yang mempunyai ilmu dan matang dalam ilmunya menduduki tempat yang pertama. Yang kedua, orang yang beriman. Ini menunjukkan bahawa iman satu perkara dan ilmu satu perkara yang lain. Iman satu perkara, cukup ilmu tanpa iman. Iman taklid. Iman ikut orang. Dalam perkara-perkara asas dia sudah memahami, tetapi banyak perkara yang dia ikut orang saja misalnya sudah diterima. Yang ilman muqallid, yakni iman yang tidak mempunyai ilmu yang kukuh. Wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaik. Mereka ini orang yang ilmunya matang dan mereka beriman kepada Al-Quran diturunkan kepadamu. Wa ma unzila min qablika, dan
beriman juga kepada kitab yang diturun sebelum daripada kamu. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur diturunkan kepada nabi-nabi sebelum daripada Nabi Muhammad. Orang mukmin orang yang paling lapang dadanya. Dia beriman kepada semua kitab dan kepada semua nabi. Tidak seperti Yahudi, tidak seperti Nasara, Kristian. Mereka beriman kononnya kepada nabi mereka sahaja, tapi tidak beriman kepada lain-lain nabi. Demikian juga Yahudi, mereka hanya sanggup beriman kepada nabi yang berdarah Yahudi saja, tetapi nabi yang tidak berdarah Yahudi mereka tidak beriman kepadanya. Ini adalah sikap yang ditolak oleh Islam, karena sikap ini tidak terbuka namanya. Islam terbuka. Islam menganggap, Islam menerima semua nabi setelah mereka disah dan menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di dalam Islam ini nabi untuk kumpulan-kumpulan tertentu dan dia tidak ada hubungan dengan nabi-nabi itu. Tidak. Bermula daripada Nabi Muhammad sampai kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam, merupakan nabi-nabi merupakan satu kafilah, satu angkatan. Satu angkatan yang sedang dalam perjalanan, ada yang sampai awal, ada yang sampai akhir. Nabi Muhammad dia sampai akhir. Yang sampai awal dia telah pergi sampai kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah merupakan seorang nabi yang berada dalam kafilah, dalam angkatan nabi-nabi yang terdahulu. Wa ma unzila min qablika wal muqiminas salah. Wal muqiminas salah, dan orang yang mendirikan sembahyang. Orang yang mendirikan sembahyang juga mempunyai keistimewaan yang tertentu. Keistimewaan yang dipunyai oleh orang yang beriman, orang sembahyang ini, mereka ada satu benteng yang kukuh. Sembahyang dengan syarat-syaratnya, dengan waktunya, dengan kaedah-kaedah yang tertentu, mengawal seorang itu, waktunya, perbuatannya, sikapnya dikawal. Jadi oleh kerana itu, orang yang mendirikan salat di dalam ayat ini dikhususkan kepadanya. Al-Quranul Karim mengkhususkan orang sembahyang ini dilihat daripada perkataan di sini. Biasanya kalau dalam nahwu Arab kira-kira salah lah ni. Kalau anak-anak kita yang baru ngaji nahwu Arab, al-muqimina ni dia tak betul. Tak betul. Dia sepatutnya biasanya dia akan jadi macam ni. Wa rasikhuna tu dia panggil marfu'. Al-mu'minuna marfu'. Al-muqimuna salah patutnya macam tu. Al-muqimuna salah, al-mu'tuna zakah, dia bagi ke hadapan semuanya. Di sini tidak al-muqimina, al-mu'tuna. Sepatutnya al-muqimuna, al-mu'tuna, sepatutnya begitu menurut nahwu biasanya. Tetapi bahasa Arab dia mempunyai satu kaedah pengecualian. Jika untuk melahirkan satu tujuan yang tertentu pada salat ini, maka sepatutnya dia lari daripada kaedah. Lari. Di sini lari daripada kaedah al-muqimina pada tempat yang sepatutnya al-muqimuna. Jadi al-muqimina salat, orang yang mendirikan salat. Mendirikan salat, memang khusus orang yang mendirikan salat, mereka tak akan tergelincir. Mereka samalah juga dengan orang yang berilmu, disebabkan mereka mendirikan salat. Jadi dirikan salat ini dia boleh mencegah daripada fahsyat dan mungkar. Dia boleh mengawal diri seseorang itu. Itu tujuan daripada al-muqimina. Wal mu'tunaz zakah, dan orang yang mendirikan zakat, mengeluarkan zakat, menunaikan zakat. Wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir, dan orang yang beriman kepada Allah dan pada hari akhirat. Mukminuna, orang yang beriman, kami yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Iman ini seolah-olahnya ingin menyatakan di sini dia berbeza-beza. Berbeza-beza. Ada iman yang tahapnya tinggi, ada iman yang tahapnya cukup makan, ada iman yang lebih kurang saja, kurang. Justru itu di dalam ayat ini, selepas daripada ar-rasikhun disebut al-mu'minun. War-rasikhun, lakin ar-rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna. Kemudian akhir pulanya al-mu'minuna billahi wal yaumil akhir. Orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Pada hari akhirat. Apa bezanya antara iman yang pertama dengan iman yang kedua? Iman yang kedua ini iman kepada Allah dan iman kepada hari akhirat. Dua perkara ini sudah cukup.
Orang yang beriman kepada Allah akan beriman kepada Al-Quran, akan beriman kepada Nabi Muhammad, akan beriman. Orang yang beriman kepada akhirat akan beriman kepada surga, neraka dan semua perkara yang berkaitan dengan akhirat itu. Jadi rukun iman ini jika nak diperkecilkan, yang biasa diketahui rukun iman 6 perkara. 6, percaya, akhir sekalinya qada qadar. Boleh bilang juga iman 2 aja, rukun iman 2 aja. Iman kepada Allah dan iman kepada akhirat. Iman Nabi Muhammad, Nabi kita masuk pada iman kepada Allah lah tu. Iman kepada Allah bermakna iman kepada Nabi, iman kepada Quran, iman kepada malaikat, iman masuk dalam tu. Itu artinya iman kepada Allah. Apa makna iman kepada Allah jika tidak beriman kepada Nabi, jika tidak beriman kepada malaikat? Tidak ada makna. Jadi rukun iman nak bilang 6 perkara itu pun boleh lah juga. Nak bilang 6 pun boleh, 2 pun boleh. Sama juga dengan rukun Islam. Sama juga bilang 5 perkara ke 6 perkara ke, ini tak ada masalah. Tak ada masalah. Tengok apa yang dia bilang tu dulu. Quran bilang di sini al-mu'minuna billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan beriman kepada akhirat. Dan ini juga termasuk dalam ar-rusukhu fil ilmi, ilmu yang kukuh. Ilmu yang kukuh sebenarnya tidak akan menafikan perkara yang ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun dengan Allah, dengan iman kepada Allah. Ya. Berbalik kepada ar-rusukhu fil ilmi, ilmu yang kukuh. Di sini kita sebutnya tadi ilmu yang kukuh bagaikan bukit. Bukit sifatnya ittizan. Ittizan maknanya seimbang duduk. Bukit juga dia ada sabat. Sabat maknanya tidak tercabut. Bukit juga kukuh, kuat, mendalam tunjangnya. Ilmu pun begitu. Imam Ali ataupun Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Ali bin Abu Talib, satu ketika dia menyampaikan satu ucapan. Dalam ucapannya dia menyatakan dunia ini sebenarnya didirikan, diterajui oleh 4 golongan. 4 orang. Pertama sekali katanya, alimun musta'milun ilmahu, orang alim yang beramal dengan ilmunya. Dunia ini diterajui oleh orang ini. Yang pertama. Yang kedua, jahilun yastankifu la yastankifu an yata'allam, orang jahil yang tidak segan-segan untuk belajar. Kemudian yang ketiga pula, ghaniyun la yabkhalu bimalih, orang kaya yang tidak bakhil dengan hartanya. Dan yang ketiga pula, yang keempat pula, faqirun la yabi'u akhiratahu bidunyah, orang miskin yang tidak jual dunia, yang tidak jual akhirat dengan dunia. Tidak jual akhirat dengan dunia. Jadi inilah dia dunia ini ditegakkan. Kerana katanya apabila orang alim itu sia-siakan ilmunya, orang kaya bakhil dengan hartanya, maka akan terjadi orang fakir akan jual akhiratnya dengan dunia orang lain. Jadi ini dia 4 golongan. Sebab itulah dia dalam Quran, dalam hadis juga sangat memuji kepada orang yang mempunyai ilmu dan kukuh ilmu yang ada padanya. Kukuh ilmu. Ya. Dalam kata hukama Arab, menarik sebenarnya apabila dia membahagikan manusia ini, dia lihat daripada sudut ilmu. Dia kata manusia ini terbagi pada 4 golongan. Golongan pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri, fadzalika alimun fa'rifuh, orang yang tahu dan dia tahu bahawa dia tahu. Lihat juga tu. Orang tahu dan dia tahu bahawa dia tahu. Ini orang alim. Belajarlah, carilah orang macam ni. Dia tahu, dia alim, dan dia tahu, dia sedar bahawa dia alim. Ini orang baik ni. Yang kedua pula, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri, fadzalika naimun fa'iqizuh. Yang kedua, orang yang tahu, orang alim, tapi dia tak sedar bahawa dia alim. Orang ini orang tidur, kejutkan dia. Yang ketiga pula, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Satu orang pulanya dia tak tahu, dia sedar dia tak tahu. Fadzalika jahilun fa'allimu. Ini orang jahil, ajar dia sebab dia sedar dia tak erti. Ini boleh diajar. Yang ketiga, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Yang keempat pula, manusia yang
tidak sedar dan tidak tahu pun bahawa dia tak tahu. Oh, ini orang ni jauhilah dia, jangan masuk dekat. Jangan masuk dekat. Dia tak erti, dia tak sedar bahawa dia tak erti. Ya orang ni jangan masuk dekat, bahaya ni. Fajtanibuhu, bahaya. Memang pula. Yang pertama, satu golongan dari sudut ilmu manusia memang pun terbagi kepada golongan-golongan ini. Golongan yang dia tahu dan dia tahu bahawa dia tahu. Ini saja yang terbaik. Ada di antaranya yang tak tahu tapi dia tak sedar bahawa dia tak tahu. Paling bahaya. Dia tak sedar, tak tahu, dia akan menyebarkan ketidaktahuannya itu kepada orang ramai. Dia begitu. Jadi beginilah, itulah dia ayat rupanya memuji orang yang berilmu, kerana apabila seorang berilmu, dia akan berfaedah kepada orang lain dan dia tidak akan jatuh sebenarnya dalam perjalanan hidup dalam dunia yang kita sebutkannya licin sebenarnya dunia ini. Seterusnya, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh. Allah Subhanahu wa taala.